Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama saya Firdaus Selamat dalam ruangan bicara minda di Firdaus Selamat channel. Okey. Jadi malam ni saya nak mengupas sedikit tentang perkembangan terbaru apa yang berlaku sekarang ni berkenaan dengan perbincangan bagi pemansuhan syarat Air-Sinar. Okey, jadi pada lewat petang semalam sekitar pukul 6.40 macam tu, Tengku Zafrul telah mengesahkan melalui satu kenyataan media yang Tengku Zafrul ni ada berjumpa dengan pihak DBSP bagi membincangkan untuk memasukkan syarat ataupun kriteria bagi pengeluaran Air-Sinar, terutama bagi kategori 2 lah. Okey, jadi dia dah mengesahkan bahawa dia ada berjumpa dan KWSP sedang mencari jalan bagi memasukkan syarat. Jalan ni maksudnya adalah dari segi keuangan lah, mencairkan aset dan sebagainya lah. Saya dah berkongsi dalam video yang sebelum ni. Okey, jadi hasil daripada berita yang baru ni, jadi sejak daripada lewat malam semalam sampailah ke hari ni, saya tengok di ruangan komen banyak juga persoalan-persoalan yang timbul. Nak kata persoalan baru ni pun tidak jugalah, ada yang berulang dan juga mungkin ada yang barulah. Jadi persoalan ni saya kategorikan kepada 4 jenis pemohon. Okey, jadi yang pertama adalah pemohon yang sudah lulus dan menerima wang KWSP. Okey, jadi persoalan mereka adalah apa yang perlu mereka buat sebab mereka dah lulus, dah dapat wang pun. Jadi sekarang nak diisytiharkan pada hari Isnin ni insya-Allah oleh Tengku Zafrul sendiri pemasuhan syarat. Jadi apa mereka perlu buat. Jadi jawapan dia adalah mereka tidak perlu berbuat apa-apa dan saya percaya bayaran yang mereka perolehi ini masih akan diteruskan untuk pembayaran ketiga hinggalah pada bulan Jun nanti. Itu tamat bayaran selama 1,000. Okey. Jadi kategori yang kedua pula adalah yang masih lagi pending, kelulusan dia sedang diproses seperti saya sendiri. Okey. Bagi kategori kedua ni, okey, kategori kedua ni dia ada 2 pecahan. Satu yang masih pending seperti saya yang apply dah lama dah pada 18 hari bulan Januari hari itu, dan satu juga adalah lagi satu kategori yang baru apply dalam minggu ni sebelum pengesahan perjumpaan Tengku Zafrul dengan pihak DBSP pada petang semalam. Okey, bagi yang seperti saya yang dah apply sebelum ni, kita tak perlu berbuat apa-apa, kita cuma perlu menunggu sehingga pengumuman pemansuhan syarat pengeluaran bagi Air-Sinar ni dah di-announce, dah diumumkan. Jadi insya-Allah kita semua akan mendapat kelulusan secara automatik. Okey. Yang kategori yang kedua dalam yang dah mata permohonan ni adalah kategori pemohon yang baru memohon. Dia orang baru memohon dalam minggu ni. Jadi kaedah permohonan dia adalah memohon. Lepas tu dalam proses 5 hari sehingga 5 hari pihak DBSP akan return balik kepada kita pautan untuk kita upload dokumen slip gaji, dokumen sokongan dan sebagainya lah. Jadi di sini pula ada 2. Ada satu yang masih belum dapat, ada satu yang dah dapat untuk pautan upload link. Jadi apa yang kedua-dua ni perlu buat? Jawapannya masih sama. Bagi kedua-dua pemohon ni yang masih menunggu untuk upload pautan ataupun dah ada pattern untuk upload tu, apa yang perlu buat? Tak perlu berbuat apa-apa, tak perlu upload apa-apa sebab sekarang sistem sudah dihentikan secara sementara, pause. Okay, jadi tak perlu kita berbuat apa-apa, kita perlu tunggu sehingga pengisytiharan ataupun keputusan muktamad pada hari Isnin nanti. Okey, jadi pada waktu tu baru kita akan tahu sama ada masih perlu lagi nak upload ke ataupun sistem dia orang akan tukar dan dah tak perlu upload, cuma perlu submit permohonan saja. Okey, maksudnya yang dah submit tadi ni mungkin dah tak perlu upload dan sistem permohonan kita tu mungkin dah akan ditukarkan kepada proses dan kelulusan kemudian untuk kemasukan wang. Okey. Yang ketiga pula yang ketiga adalah kategori yang boleh tahan banyak juga. Okey, kategori yang tersalah amount. Kategori tersalah amount ni even saya sendiri pun ada mendapat personal message banyak
banyak yang bertanyakan kepada saya, meminta tolong saya untuk menghubungi pihak BSP dan sebagainya, dan semalam saya ada cuba menyatakan komitmen untuk menghubungi, tapi saya minta maaf kepada beberapa orang yang mesej saya petang semalam. Saya tak dapat sebab petang Chinese New Year kan, jadi agak sibuk dengan kerja dan sebagainya, saya tak dapat menghubungi. Jadi bagi permasalahan ini, kategori ketiga ni, apa yang saya masih boleh jawab adalah setakat semakan saya pada hari Isnin minggu ni masih tak ada lagi apa-apa kaedah, apa-apa bentuk kelulusan dan sebagainya untuk menukar amount permohonan yang salah. Jadi kalau kita lihat dalam ruangan komen di Facebook, ada dikongsikan berkenaan dengan boleh kecawangan untuk mengisi borang bagi pengusahayan amount salah amount Asinar ni. Okey, saya ada tanya pada pihak KDBSP, tapi saya lupa nak kongsi lah cerita dia pada hari Isnin lepas. Pihak hotline Asinar menyatakan bahawa tidak ada sebarang borang sebenarnya, sebab benda ni tak ada keputusan, masih belum ada lagi perbincangan. Macam tu lah, macam ada perbincangan atau tidak kita tak tahulah, tapi belum ada keputusan muktamad untuk membenarkan penukaran amount. Jadi berkenaan dengan borang yang diviralkan, begitu juga dengan yang orang kata masuk dalam website account, lepas tu pergi kepada budget inquiry, hantar soalan dan bertanyakan untuk penukaran amount. Hari ini pun ada satu orang pemohon ada share dalam Facebook dan dia mendapat jawapan masih tidak ada arahan, masih tidak ada sistem dan sebagainya. Jadi jawapan dia jelas, bagi yang salah memohon amount ni sebab tak slide ataupun slide tak habis, layak untuk keluarkan 10,000 ataupun lebih tapi tak tarik, jadi 1,000 saja dia dapat interim, dan kalau diikutkan dah habis dah, sama ada lulus atau tak lulus kalau sebelum ni lah. Jadi duit tu 1,000 tu saja dah habis nak. Okey, jadi dia kata nak ubah, nak ni apa semua kan. Setakat ni info yang saya katakan ni, saya berani jamin sahih. Memang tak ada lagi apa-apa kaedah untuk mengubah amount. Tak percaya boleh scroll dalam satu page FB tu, saya tak ingat page mana tadi, ada seorang pemohon tu kongsikan dia punya screenshot email tu, memang pihak KDBSP jawab memang tak ada apa-apa lagi. Jadi saya pun tak rasa ada kewujudan borang, sebab dalam keadaan sekarang kita nak pergi ke pejabat KDBSP pun kita kena buat temu janji. KDBSP pun sebenarnya di peringkat cawangan lah, saya tak rasa dia orang pun nak menerima bilangan pemohon yang ramai kan, sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni, hard customer dan sebagainya lah. Jadi saya pun tak rasa ada dia orang nak sampai kalau kata benda ni ada pun, saya tak rasa perlu untuk menggunakan borang bertulis dan sebagainya. Pasti dia orang akan buka satu sistem dan kita boleh mohon untuk ubah saja di situ. Benda kalau ikut sekarang ni permohonan sangat mudah. Jadi saya tak rasa perlu kecawangan dan sebagainya, dan saya berani jamin yang dok share tu saya tak pasti mana yang dia orang dapat benda ni, tapi macam saya kata tadi, setakat saya makan saya sehingga hari Isnin hari tu masih tak ada apa-apa lagi, saya berani jamin. Okey, itu yang keempat bagi yang salah isi amount. Jadi empat ini saja yang saya nak bicarakan pada malam ini. Jadi insyaAllah apa-apa pun kita tunggu pengumuman yang diwar-warkan akan berlaku pada hari Isnin ni. Kita tengok, saya menjangkakan dan saya berharap Tengku Zafrul akan mengumumkan maklumat yang penuh lah, maksudnya daripada kelulusan macam mana, adakah masih ada kriteria ataupun tidak. Harap tak ada kriteria dan sebagainya, dan juga bagi salah amount ni macam mana. Kita harap salah amount ni pun akan ada satu sistem untuk mereka ni mengubah, sebab benda ni adalah benda kali pertama selain daripada EPF, pihak KDBSP sendiri pertama kali menguruskan benda ni, pemohon juga adalah kali pertama memohon benda ni. Jadi sudah tentu akan berlaku kesilapan. Kita mengharapkan akan ada ruang untuk membetulkan kesilapan ni. Okey, jadi itu saja. Apa-apa pun sebarang kemas kini, insyaAllah saya akan lakukan daripada semasa ke semasa jika ada dapat maklum balas dan sebagainya. Jadi kita tunggu sehingga pengumuman rasmi. Setakat ni Tengku Zafrul cuma mengesahkan yang dia ada berjumpa dengan pihak KDBSP bagi membincangkan untuk pemalsuhan syarat
masih belum mengumumkan dan mengesahkan untuk memasukkan syarat perjumpaan dulu, sebab dia KWSP of course dia akan tengok pada aset dan sebagainya. Aset pun bukan mudah untuk dicairkan, sebab kalau kita ada contoh macam aset hartanah dan sebagainya, benda tu dah tentu ada kontrak, ada agreement dan sebagainya lah. Jadi kalau kata nak dijual, ada penalti dan sebagainya, jadi sudah tentu EPF akan menanggung kerugian dan sebagainya lah. Jadi sama-sama saya tidak bukan berniat untuk negatif, saya sentiasa positif. Cuma saya nak pesan adalah yang penting pada sekarang ni kita berdoa. Ada masa sekarang ni kita berdoa, kita harapkan yang kerajaan akan membenarkan dan meluluskan semua permohonan tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang kriteria. Okey, itu adalah yang terbaik. Okay. Jadi itu saja perkongsian untuk malam ni. InsyaAllah berjumpa lagi nanti. Terima kasih banyak yang menonton. Bagi yang belum subscribe, mohon minta tolong jemput subscribe. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.